Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada program Q&A. Pergi kepada soalan yang pertama. Bagaimanakah cara niat ganti puasa untuk ibu yang sudah meninggal? Cara niatnya adalah sahaja aku berpuasa fardu, saja aku berpuasa qadha. Niatlah untuk ibu kita yang meninggal. Kita sebutnya sahaja aku puasa esok hari, sahaja aku puasa fardu qadha esok hari, sahaja aku puasa qadha esok hari. Niat untuk ibu yang sudah meninggal. Ada pendapat kata jika seorang itu meninggal dan masih ada puasa, sunat bagi ahli waris dia untuk mengqadha puasa dia. Manakala ada setengah pendapat menyatakan apabila seorang meninggal, maka ahli waris dia hendaklah membayar fidyah bagi puasa 1 hari bersamaan dengan 1 cupuk beras. Yang manakah lebih afdal antara selawat diijazahkan atau selawat yang biasa kita tengok di media sosial? Tentulah selawat yang afdal itu selawat yang diijazahkan. Kerana biasanya seorang itu memberi ijazah selawat yang tertentu dan ada khasiat yang tertentu. Manakala yang kita tengok dalam media sosial ni, kadang-kadang ada sesuai dengan kita, ada tak sesuai dengan kita. Ada kaifiat cara tertentu yang tidak disebut di dalam tu. Jadi afdalnya selawat yang diijazahkan. Sekalipun selawat biasa tidak ada ijazah kau misalnya dari dalam media sosial, kalau kita beramal dapat pahala. Kerana sekarang bukan selawat semata-mata, ada mengandungi doa-doa dan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Ustaz, macam manakah yang dikatakan seimbang dunia akhirat? Sebagai contoh, saya ini patutkah saya berhenti universiti untuk pergi pondok? Okey. Maksud seimbang dunia akhirat, kerana dia contoh, dia kata dia pelajar universiti, adakah sepatutnya saya berhenti universiti dan sambung pengajian saya di pondok? Gini, bagi hamba lah, ya sebenarnya hak wajibnya adalah belajar ilmu fardu ain. Belajar ilmu fardu ain. Kalaulah kita boleh belajar ilmu fardu ain di universiti, okey, teruskan. Tidak ada masalah dengan pengajian kita di universiti. Manakala kalaulah kita belajar universiti menyebabkan kita tak sempat belajar fardu ain, maka kita kena cari pengajian fardu ain sekitar universiti kita. Kalaulah terpaksa sangat, misalnya tidak ada jalan dah, tidak ada tempat dah yang mengajar fardu ain kecuali di pondok, maka wajib dia kena berhenti sebentar universiti dan masuk pondok untuk melepaskan fardu ain dia, kemudian sambung balik pengajian dia. Dan hamba shownya, bagi pelajar-pelajar universiti tak perlu dia berhenti universiti. Cari masa untuk belajar ilmu fardu ain. Tu yang penting. Belajar mana-mana di U ke di mana pun asal lepas fardu ain. Sebab apa kalau dia berhenti universiti, siapa dia nak bayar pula PTPTN dia, gapo dia. Cita-cita keluarga dia apa semua. Kalau boleh selesaikan dua benda dalam satu masa. Fardu ain kita lepas, cita-cita ibu bapa kita pun lepas. Selipar saya tertukar di masjid. Apa hukum saya pakai selipar bukan milik saya? Hukum dia haram lah. Orang ambil selipar kita, belum tentu orang itu curi. Mungkin dia tersilap. Tapi kita sengaja ambil selipar orang lain, maka hukum dia haram kerana mencuri. Tak boleh ambil lah hukum dia. Tak boleh ambil selipar. Apa hukum laki beli emas untuk jual pada masa akan datang? Laki-laki beli emas, apa hukum dia? Hukum dia haruslah beli emas. Terpulang kepada dia. Lain nak beli emas, kau tak boleh beli emas, kau nak beli perak, kau nak beli apa dia, terpulang kepada dia. Lelaki hanya diharamkan memakai emas.
memakai emas. Manakala membeli emas ko, jadi saudagar emas ko, saudagar barang kemas, tak apa, tidak ada masalah. Yang penting jangan pakai sahaja. Pakai haram. Kunyah haruslah. Hukum menggunakan dobi yang bercampur dengan kaum lain dibimbangi bercampur dengan anjing. Kita guna dobi kongsi. Orang kafir pun guna, kita pun guna. Apa hukum dia? Hukum dia tak ada masalah apa. Hukum dia bersih pakaian kita. Cuma disyukai jangan kita campur di antara pakaian kita dengan pakaian orang kafir kerana biasanya ada najis. Biasanya pakaian dia tu bercampur dengan najis. Tetapi adakah semata-mata orang kafir masuk tu pakaian dia tu jadi najis? Tak juga. Kadang-kadang dia mungkin basuh barang yang bersih. Cuma benda lagu tu kalau boleh dielokkan. Macam mana nak dapat kehidupan yang berkat? Okey, kehidupan yang berkat ini kita buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang, maka kehidupan kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bahagiakan kita dunia dan akhirat. Maka itulah kehidupan yang berkat yang penuh dengan kebaikan. Manakala kehidupan yang mewah, kehidupan yang selesa, belum tentu dapat berkat. Tetapi kehidupan yang biasa dan diredai oleh Allah Ta'ala, itulah maksud kehidupan yang berkat. Yakni, dunia kita tidak menghalang kita untuk akhirat kita dan kita sentiasa buat apa yang Tuhan suruh dan tinggal apa yang Tuhan larang. InsyaAllah sekalipun kehidupan kita biasa-biasa, tetapi kehidupan kita berkat. Apakah sah makmum? Apakah sah makmum yang solat dalam keadaan dia tidak tahu masalah masbuk dan muafiq? Masalah masbuk dan muafiq ini masalah kira masuk dalam kategori masalah yang rumit juga di dalam perbahasan bab semaya. Maka adakah wajib seorang itu kena belajar masalah muafiq masbuk? Ya, wajib. Tetapi jika berlaku masalah tu, maka dia kena belajar. Kalau masalah muafiq masbuk tidak berlaku, misalnya dia semaya muafiq biasa, macam biasa, tak ada masalah email dia pun baca okey, tak pernah tertinggal, tak pernah tersilap, maka tidak wajib belajar muafiq dan masbuk. Jika berlaku ataupun terlaku silap, maka wajib belajar muafiq dan masbuk. Maka seorang makmum tidak belajar muafiq masbuk, hukum dia sah. Kalau semaya dia tidak ada masalah ke apa dia, hukum dia sah. Tak perlu tahu hukum muafiq masbuk kerana semaya biasa. Ada orang tanya masalah perbezaan di antara berdoa dengan bahasa Rumi, bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Mana lebih afdal? Berdoa ni adalah permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Apa saja kita nak minta dengan apa bahasa saja, Allah Ta'ala mengetahuinya dan Allah Ta'ala mendengarnya. Manakala yang mana lebih afdal menggunakan bahasa sendiri atau bahasa Arab? Kalau kita boleh berdua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Melayu, afdalnya bahasa Arab kerana bahasa Arab bahasa Nabi Muhammad. Sekalipun kita boleh bahasa Melayu boleh, tapi kita nak guna bahasa Arab boleh, tak ada masalah apa. Ataupun kita nak guna bahasa Melayu berdoa pun boleh juga. Tak semestinya doa itu kabul dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu pun boleh juga. Cuma kalau dua-dua kita boleh, maka afdalnya dengan bahasa Arab kerana bahasa Nabi Muhammad. Apa maksud ketenangan hati yang sebenar? Hati ini tenang dalam Al-Quran kata ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati menjadi tenang. Hati kita apa maksud tenang? Hati kita tidak gundah gelana, tidak resah, tidak gelisah, tidak ada sedih, tidak ada gapo. Maka hati yang tenang macam ni, ketenangan hati yang sebenar adalah berada kepada Allah Ta'ala. Hati sentiasa bersama Allah Ta'ala, itulah hati yang sebenar. Itulah hati yang tenang, sebenar-benar tenang. Ada orang faham hati yang gembira, hati yang suka, selalu ketawa ke apa dia. Tak juga. Maksud hati yang tenang adalah hati sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberi kepadanya satu perasaan ketenangan bersama Allah Ta'ala dan rasa tidak selesa dengan selain daripada Allah. Itulah ketenangan yang sebenar, tenang bersama Allah. Ada orang tak tenang dengan Allah, tetapi tenang dengan harta, tenang dengan kawan-kawan, tenang. Ni bukan ketenangan yang sebenar. Ketenangan ni orang kafir pun ada.
Kadang-kadang manusia sekarang suka buat benda-benda yang menyebabkan nampak dia gembira. Buat lawak, buat apa dia. Tapi hati dia sebenar tak tenang. Bahkan kita tengok ada pelawak-pelawak di TV-TV. Pelakon-pelakon kita nampak dia bahagia, dia tenang. Tetapi dia sendiri bunuh diri. Ketenangan tidak ada. Sedekah harap ganjaran pahala tapi terselit lagi nak balas dunia. Adakah itu belum lagi ikhlas? Tak ikhlas lah kalau niat selain daripada Allah. Niat kerana kepentingan kita supaya dapat nama, supaya orang panggil kita orang yang baik, supaya orang panggil kita orang dermawan. Masih lagi terselit makna-makna ataupun keinginan yang lain daripada untuk Allah Ta'ala. Masih ada kepentingan kita, masih ada keinginan nafsu kita. Maka perbuatan lagu ni tidak ikhlas dan kena cuba usul daya upaya di dalam semua ibadat kita supaya kita buat kerana Allah Ta'ala. Apa hukum orang pakai handsock? Handsock ni perempuan lah. Wajib kau tak pakai handsock? Tidak wajib pakai handsock. Handsock. Handsock ni sarung tangan lah. Sarung tangan. Maka wajib kau tidak? Tidak wajib. Yang penting tutup tangan. Tutup daripada kok ni. Pergelangan tangan jangan terbuka. Kerana ni aurat bagi perempuan. Kalau dia pakai baju dah kacing dah sini tak turun, maka tak perlu pakai handsock. Tapi kalau jenis baju terbuka, maka kena pakai handsock. Kerana tangan itu aurat bagi perempuan. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Nabi Khidir ni khilaf ulama. Ada setengah sebahagian ulama menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Ada menyatakan Nabi Khidir sudah meninggal. Yang menyatakan Nabi Khidir sudah meninggal kerana ada satu hadis. Nabi kata, orang yang hidup pada malam ini tidak akan hidup lagi selepas pada 100 tahun. Maka bermula daripada malam itu, maka siapa dia yang hidup pada malam itu termasuk Nabi Allah Khidir. Maka meninggal juga selepas pada 100 tahun daripada ucapan Nabi itu. Sekarang Nabi dah meninggal ke kita 1400 tahun. Maka tahun 100 yang pertama. Tahun pertama tu Nabi Khidir meninggal dah. Ada ulama kata dak Nabi Khidir masih hidup lagi. Banyaklah cerita-cerita dalil dan hujah dia. Antaranya banyak ulama yang bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ada kata Nabi Khidir itu tidak tinggal di muka bumi. Tidak tinggal berjalan di daratan, berjalan di air-air. Ada pendapat kata lagu tu. Maka Nabi kata yang meninggal itu orang yang berada di bumi. Orang yang berjalan di daratan pada masa itu akan meninggal pada 100 tahun. Maka Nabi Khidir tak termasuk dikecualikan daripada hadis ni. Jadi khilaf ulama lah. Maka siapa dia yang berjumpa Nabi Khidir, maka baginya tidak ada sanksi lagi Nabi Khidir itu ada. Tetapi bagi orang yang tidak pernah berjumpa Nabi Khidir, maka dia akan bergantung kepada dalil dan hujah. Maka kemungkinan Nabi Allah Khidir hidup, kemungkinan Nabi Allah Khidir itu meninggal. Ada hadis riwayat kata Nabi akhir zaman ada seorang lelaki akan dibelah oleh Dajjal. Maka ada ulama kata lelaki yang dibelah oleh Nabi Dajjal itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Nabi Khidir hidup sampai hari kiamat. Apa hukum tukar jahit menjahit pakaian mendedah aurat? Hukum dia harus, tak ada masalah apa. Pakaian kalau kita nampak macam seksi lah kita kata. Ataupun mendedah aurat, hukum dia harus. Kerana apa? Kerana pemilik itu, orang yang membeli pakaian itu tak semestinya dia mendedahkan aurat di depan orang. Mungkin dia pakai bersama dengan suami dia. Maka hasil mata pencarian itu hukum dia halal. Kita buat pakaian ketat ke apa dia. Lainlah kalau kita yakin seorang itu pakai mendedahkan aurat di hadapan orang ramai, maka kita buat pakaian macam itu hukumnya haram kerana menolong perbuatan maksiat. Tapi kalau kita tak yakin, mungkin dia pakai dengan suami dia, maka hukum dia harus. Tak ada masalah apa. Rezeki itu jadi halal, tidak ada unsur syubhat ke apa. Apa hukum membayar hutang menggunakan sumber yang haram? Haram lah hukum dia. Apa maksud sumber yang haram? Contohnya berjudi. Ataupun tiket toto, ataupun tiket nombor misalnya. Ya kaedah dia, setiap harta yang kita miliki melalui cara yang haram, maka tidak sah kita miliki harta itu. Contohnya kita mencuri, maka pitih daripada mencuri itu tak sah kita miliki. Apabila tak sah kita miliki, macam mana kita nak ambil duit itu, kita bayar hutang kita.
Duit itu bukan kita yang miliki. Jadi masalah. Maka kena bayar daripada sumber yang halal. Sumber yang halal. Manakala orang yang terima upeti tu, kalau dia tahu, tak boleh ambil lah. Kalau dia tak tahu, tak ada masalah apa nak kata guano. Apa hukum menunjukkan gambar ekstri bayi dalam perut bagi orang selain daripada suami? Boleh kau tak kita tunjuk gambar ekstri? Okey, gambar ekstri itu masuk dalam gambar apa dia? Gambar wanita, masuk gambar yang haram kau? Tidak. Gambar ekstri ni gambar hitam putih, gambar bayi saja. Pas bayi itu tak akan seluar. Memanglah bayi tak akan seluar pada masa tu. Mungkin dia kecil, dia ada dosa, tak ada pahala lagi. Maka hukum dia harus. Cuma benda itu kalau boleh, tidak menjadi wajib. Hanya orang-orang yang tertentu saja kita lihat. We tunjuk benda-benda lagu tu kepada orang yang tertentu saja. Tetapi kalau kita tunjuk kepada kawan-kawan kita ke, saing kita ke, hukum dia boleh, tak ada masalah apa. Hukum memegang dan menyentuh Al-Quran tafsir tanpa wuduk, hukum dia harus. Hukum dia boleh kita pegang Al-Quran yang ada tafsir tanpa wuduk. Syarat tafsir itu lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Boleh tak kita doa seseorang itu supaya menjadi jodoh kita? Apakah petua yang mujarab? Okey. Permintaan kita dengan Allah Ta'ala harus. Apa saja permintaan yang tidak membawa kepada dosa, maka hukum dia harus kita berdoa dan minta kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Tetapi kalau permintaan itu haram, seperti kita nak suami orang, kita nak isteri orang. Orang yang tengah bahagia, tiba-tiba kita nak suami dia, nak isteri dia. Maka tak boleh hukum dia. Maka haram berdoa macam tu kerana merosakkan hubungan rumah tangga orang lain. Ataupun kita doa benda-benda yang menyebabkan jodoh orang lain tak jadi dengan kita. Tapi semata-mata kita minta jikalah seorang itu tak ada masalah apa, boleh kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan dia sebagai jodoh kita, tak ada masalah. Petua yang mujarab ni lagu mana nak buat? Baca Allahumma inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. 16 kali, setiap kali sujud. Hukum menyentuh, menulis ayat Al-Quran tanpa wuduk dalam buku sekolah, kitab dan sebagainya dalam periksa, hukum dia haram. Kita nak belajar Al-Quran, menulis mesti kena ada air semaya kerana kita akan menyentuh ayat tulisan Al-Quran itu. Maka wajib kena ada air semaya. Wajib kena ada air semaya. Manakala ayat Quran yang bukan menjadi pelajaran, contohnya ayat Quran yang kita buat azimah ataupun kita buat apa dia, buat frame, buat apa dia, ataupun kita buat corok di dinding-dinding, maka tidak wajib ada air sembahyang kalau Al-Quran macam tu. Tapi Al-Quran dalam buku-buku kitab, maka wajib kena ada air sembahyang. Dia kata dia nak puasa qada, tapi saya hanya niat dalam hati esok nak puasa qada. Esok nak puasa qada. Gitu boleh qada. Jadi sah qada. Sah dah. Aku nak puasa esok hari qada. Hukum dia boleh, tak ada masalah apa. Okey dah tu. Yang dalam hati esok nak puasa qada esok. Jalan tu nak puasa qada. Sah dah tu niat dia dah. Hak mana ustaz, apakah elok mengaji agama sambil kahwin? Sambil kahwin. Sebelum kahwin kau berapa dia? Sambar tulis sini. Siapa dia tulis sambar pula sini? Atau habiskan zaman muda untuk mengaji baru kahwin. Gini. Biasanya apabila kita nak belajar ni perlu kepada masa, perlu kepada banyak benda. Maka semoleknya kalaulah kita boleh mengawal perasaan kita, afdalnya jangan kahwin lagi, belajar dulu. Kerana belajar ni mengambil masa, memerlukan tenaga, memerlukan banyak benda. Maka afdalnya belajar dulu barulah kita kahwin. Tapi kalau kita suasana sekarang fitnah kau gapo dia, selalu tengok perempuan kau gapo tempat pengajian kita kau gapo dia, kita lima kurang,
maka tidak salah kalau kita berkahwin dan teruskan pelajaran. Boleh kodok kita mengambil tahu agama orang kafir, tak ada masalah apa. Bahkan sunat bagi orang-orang ahli agama mengetahui selok-belok agama orang lain supaya kita memastikan, supaya kita belajar agama yang mana benar, agama mana yang salah. Okey, contohnya, kenapa kita berpegang dengan agama Islam? Gini. Kenapa kita tidak pegang dengan agama Kristian? Kerana ada kesalahan gini. Buddha, Hindu, kita belajar mendalaminya supaya kita nampak kesalahan dia. Tidak salah. Bahkan bagi orang-orang ahli agama kena mengetahui mengenai perihal agama orang kafir. Manakala masyarakat awam tak perlu. Dia hanya perlunya belajar ilmu fardu ain. Manakala bagi mufti, bagi gapo, dia kena belajar ilmu tahap fardu kifayah, tahap sunat yang lebih tinggi lagi. Boleh ke kita ambil tahu kalau khutbah Jumaat 30 orang tidur? Tak tahu tak Ustaz. Silap tulis ni. Khutbah 30 orang tidur. Lepas tu hok je dengar berapa ratus orang? 1000 orang dengar, 30 orang tidur ikut dia. Mati pun tak apa, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Hok masalah orang tidur tu ikut dia lah tidur. Masalah hok dengar sekarang berapa orang. Kalau lah dengar tu 40 orang, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Gapo dia ni? Kata-kata bagi orang hok malah mengaji agama. Malah mengaji agama. Apa hukum dia? Nabi Muhammad ayat dah. Maka wajib kita kena kenal Tuhan, wajib kita kena betulkan ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Maka kalau kita malah, hukum dia berdosa. Tu sahaja kata-kata. Malah belajar agama yang fardu ain, hukum dia berdosa. Tapi kalau hok nak tinggi-tinggi tu, hukum dia sunat. Kalau tak sih, tak ada masalah apa. Supaya makan nasi lah. Kalau orang malah mengaji agama, jangan pergi makan nasi. Muka tak wajib makan nasi. Nak makan nasi, makan pula. Tapi mengaji agama malah. Jadi perangai macam ni tidak jujur dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kita hanya menumpai bumi Allah Ta'ala. Maka perintah Allah Ta'ala suruh belajar ilmu agama. Memahami agama Islam dengan sebenar, akidah dianya, fiqh dianya, tasawuf dianya. Boleh kalau kita photostat Al-Quran ke hadis kat kedai non-Muslim, bukan Islam. Boleh ke tak? Okey. Kalaulah kita rasa dengan kita photostat tu terjamin Al-Quran, hadis ke kitab dia tak hina, maka hukum dia boleh. Tapi kalau kita kata kalau photostat dengan dia soyok ke, dia ludah ke, dia buat benda-benda menghina Al-Quran, maka hukum dia haram pergi photostat situ. Tak nampak lagi. Boleh kau ada ijazah apa-apa yang ustaz tahu. Selok lah. Nak ijazah berapa dia lah aku ni. Apa cara nak dapat guru mursyid? Perlu guru ke ustaz nak dapat guru mursyid ni? Kena belajarlah lagu mana nak dapat guru yang betul. Kena belajar dulu. Kita kena belajar lagu mana cara nak belajar. Ada orang belajar, tak belajar lagu mana cara belajar yang sebenar. Maka menyebabkan dia belajar koksi-koksi. Belajar tafsir dulu, belajar Wahabi, belajar Syiah, belajar Khawarij, belajar benda tak fardu ain. Maka apa? Saya belajar. Awak kena belajar macam mana belajar yang sebenar. Maka nak cari guru mursyid, kita kena belajar. Kena kriteria dia. Ciri-ciri seorang guru mursyid. Maka kita carilah berdasarkan ilmu kita. Maka kalau jumpa, maka dialah guru mursyid kita. Kita mana tahu sebenarnya. Tetapi sekadar ilmu kita, maka dialah menempati ciri-cirinya. Gitu dah. Kena belajar macam mana supaya kita tahu siapakah guru mursyid yang sebenar. Apa itu hizib?
boleh bagi tahu jenis hizib dan ijazah satu hizib kepada kami? Hizib ni maknanya amalan lah. Macam aurat juga, wirid. Hizib ni maknanya amalan yang selalu kita baca, dipanggil hizib. Sama ada hizib tu macam-macam jenis lah. Ada untuk perlindungan, ada untuk gini, ada untuk banyak jenis hizib. Dan antara hizib yang masyhurnya hizib Al-Baha. Hizib Baha Abu Hasan Asy-Syadzili. Dan hizib Imam Nawawi. Itu antara hizib yang masyhur lah. Jadi anak ijazah lah hizib Baha dengan hizib Nawawi sebagaimana saya terima daripada guru saya. Nak buat lagu mana kalau kita pinjam pakai orang? Apabila lagu tu dia pindah rumah, contohlah lagu mana nak atas dah. Nak atas lagu mana dah kita pinjam dah. Pakailah. Cuma kita ingatlah kalau dia nak minta, kalau dia nak itu mula kita bayar, kita suruh semula Dah tu dia tak jumpa, nak kata lagu mana dah, maka boleh kita pakailah. Syarah mengenai hadis habbatus sauda, ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Jadi dalam hadis tu kata habbatus sauda, ubat pada penyakit kecuali mati. Maka hadis tu nak menunjukkan habbatus sauda tu terlalu banyak khasiatnya. Kebanyakan kalau sesuai dengan tubuh dan orang tu tak berlawan habbatus sauda dengan tubuh dia, kadang-kadang ubat ni masyhur, mujarab, tetapi tak semesti kepada semua orang. Memang dia dapat menyembuhkan penyakit, banyak penyakit. Dan boleh kata hampir semua penyakit. Tapi ada orang tidak sesuai misalnya. Tubuh dia kering dah ke. Kerana habbatus sauda ni, tabiat dia ni panas. Ada orang tu tubuh panas dah, maka bertambah panas. Takut jadi kering. Kurang air dalam tubuh, jadi menyetok, jadi apa dia apa semua. Kalau nak amal ke habbatus sauda, kena banyak ke minum air. Banyaklah. Maka hadis itu kata penawar kepada segala penyakit, kebanyakannya lagu itulah. Habbatus sauda, penyakit, penawar kepada semua penyakit. Adakah selawat termasuk dalam kategori zikir? Ya, selawat masuk dalam kategori salah satu zikir. Zikir ada tasbih, ada tahlil, ada apa. Salah satunya berselawat tu masuk dalam kategori zikir. Apa maksud zikir? Ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Maka tu dipanggil masalah zikir juga. Zikir ni umum. Zikir ni maknanya sebut ataupun ingat Maka zikir ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Macam mana kita nak doa ke Nabi Muhammad? Doa supaya Allah Ta'ala letakkan dia di dalam syurga yang paling tinggi. Nabi Muhammad kata, siapa dia doa kepada aku, kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga, maka aku akan tolong dia pada hari kiamat, dapat syafaat aku. Maka doa kepada Nabi Muhammad supaya Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tak ada dosa Nabi Muhammad. Supaya angkat darjat dia. Supaya Allah Ta'ala balas kepada dia jasa-jasa dia. Balas dengan selayak-layaknya. Itu doa-doa kepada Nabi Muhammad. Doa kepada anak cucu Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi. Doa supaya Allah Ta'ala buat baik-baik, buat anak cucu Nabi dapat mengikut keturunan atuk dia Nabi Muhammad. Doa kepada anak cucu Nabi Muhammad. Tentu Nabi Muhammad gembira dengan kita. Doa kepada anak cucu dia. Dapat pahala kalau kita sedekah tolong orang yang bukan Islam, orang gelandangan, orang bukan Islam, India, Hindu ke Kristian. Ingat, menolong orang ni tak syarat kena orang Islam baru boleh pahala. Orang kafir pun kalau kita tolong dapat pahala. Tak syarat orang Islam. Cuma dari sudut afdalnya, tolong orang Islam lebih afdal daripada tolong orang kafir. Tetapi tolong orang kafir juga dapat pahala. Bahkan mungkin dengan sebab pertolongan kita menjadi sebab hidayah dia untuk suka kepada agama kita. Ada orang kata orang kafir tak perlu kita tolong. Salah gitu. Wallahu a'lam.